Jadi tak payahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat. Tapi tak apalah, kita cuba jugalah kan. Yang biasa dengar. Jadi orang lelaki pula semacam saya dah mengkajinya kan. Jadi bila tanya, kalau apa bang? Ikut kau lah. Janganlah kita jawab orang lelaki. Kalau tak nak kecewa, setuju je dengan pilihan dia. Dia bertanya kita tu prosedur saja. Sebab pilihan hati dah ada dalam kepala otak dia tu. Jadi dia tanya kita tu syarat dia, bang, abang rasa tahun ni tema kalau apa? Jangan jawab. Serahkanlah pada budi bicara kau, wahai isteriku. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, barisan jawatankuasa penganjur yang telah berlumus tungkus untuk mengadakan program pada hari ini. Mana dia lagi ponek daripada orang bertukus lumus tu, berlumus tungkus kan? Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tadi saya tengok sampai tadi perempuan ramai, saya turun bawah dulu bagi masa lelaki naik. Jadi bila naik dia tetap perempuan yang ramai kan. Nak buat macam mana? Sebab orang lelaki adalah manusia yang paling sibuk. Dia sebagai ketua pemimpin dia memang macam tu. Dia bagi laluan pada orang perempuan datang. Jadi penceramah ni lelaki, dia tak sibuk. Tu sebab dia boleh datang ceramah. Macam itulah ayat kan. Jadi macam mana pun ceramah kita pada hari ini RSB kan, rehat, santai dan bantai. Biasa je, jangan risau-risau. Jangan comel-comel, relax ya kan. Jadi alhamdulillah seronok kita, tajuk kita adab dalam berpuasa. Adab dalam berpuasa, alhamdulillah. Dalam banyak-banyak program kan, pada hari Rabu ada satu perkara yang paling orang tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Jadi tak payahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat. Tapi tak apalah, kita cuba jugalah kan. Bila ceramah tentang Ramadan, itulah hebatnya kan, itulah hebatnya. Orang Arab. Sekarang ni kita dengar ceramah Ramadan, kita dengar ceramah Ramadan dengan tahap belum Ramadan lagi. Hebat persediaan. Itu nama persediaan. Orang Arab masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Tetapi kita lebih hebat lagi. Belum Rejab dah terbayang Syawal. Maknanya dia lagi jauh daripada orang Arab. Lagi jauh. Soalan-soalan wajib dah mula ditanya daripada awal tahun. Bang, tahun ni tema kalau apa? Tahun lepas, minggu lepas dah tanya dah kat saya. Bang, bila last minute banyak saiz dah tak ada. Macam tu. Payah betul lah kan. Macam tu ayat-ayat yang biasa lah tu. Yang biasa dengar. Jadi orang lelaki pula semacam saya dah mengkajinya kan. Jadi bila tanya, kalau apa bang? Ikut kau lah. Janganlah kita jawab orang lelaki. Kalau tak nak kecewa, setuju je dengan pilihan dia. Dia bertanya kita tu prosedur saja. Sebab pilihan hati dah ada dalam kepala otak dia tu. Jadi dia tanya kita tu syarat dia, bang, abang rasa tahun ni tema kalau apa? Jangan jawab. Serahkanlah pada budi bicara kau, wahai isteriku. Apa kalau kau nak ikut kau lah kan. Jadi alhamdulillah kita memilih pada tengah hari ini kita berada dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Jadi kita ni ikut jalan pergi syurga. Kan? Malaikat akan mengembangkan sayapnya kepada orang yang mendengar di dalam majlis ilmu, kerana nak tunjukkan apa? Sebagai tanda relanya atas usaha orang nak datang majlis ilmu. Mana tak kira lah, semua akan dapat pahala ni dalam majlis ni walaupun dia tidur kan. Tak ada masalah. Saya takkan marah, tu kenapa tidur? Saya takkan marah. Saya takkan marah macam tu, tak ada. Sebab saya faham sebab itu memang kelebihan orang mendengar ceramah kan. Jadi dia boleh tidur, tak ada masalah. Penceramah memang tak saja test nak bagi dia apa. Cik bayi tak beranak akak ni berapa bulan dah tu? Tu ada berapa bulan dah tu? Tunggu masa. Saya tengok pun tahu perempuan kan. Tak omak kan. Jadi makna kata, jadi dalam kita cerita, jadi dalam cerita Ramadan, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kenapa sebut mudah-mudahan? Sebab belum confirm lagi orang yang berpuasa itu bertakwa. Dia puasa-puasa tapi benda tak elok semua buat juga. Puasa-puasa tetapi banyak juga benda-benda yang patut buat dia tak buat. Jadi kalau kita nak sebut, ada orang puasa-puasa nombor ekor beli juga. Kan bila cakap kau ni apa hal beli nombor ekor ni? Aku bukan apa, ikhtiar. Mau ayat dia tu kan, dia tahan dengan izin Allah menang second prize kau hajar tu kan. Tapi tu ada orang macam tu, dia tak rasa apa. Dia tak ada rasa apa. Dia puasa-puasa tetapi cukup jaga. Cukup jaga. Sampai ramai juga yang tak tahu sejarah puasa ni dulu. Zaman Nabi dulu mula-mula puasa macam mana? Mula-mula puasa ni adalah daripada lepas maghrib sampai isyak. Buka puasa daripada maghrib sampai isyak. Lepas isyak kena puasa balik sampai esok. Dulu asalnya begitu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum Nabi macam tu. Bayangan. Dan syarat dia pula jangan tertidur. Waktu tu contoh dia tertidur dekat-dekat nak berbuka dia terlelap. Jaga-jaga dah habis azan maka dia tak boleh buka puasa. Dia kena sambung puasa. Syarat dia macam tu. Ada seorang sahabat entah macam mana terlelap. Dia terlelap memang jaga-jaga dah habis azan. Jadi dia tak boleh berbuka, maka dia teruskan puasa. Esok tu dia bekerja di ladang tamar, langsung pensan. Sebab tak larat. Lepas pada itulah turun ayat seterusnya, ayat 184 tu pula, ayat seterusnya pula memberitahu macam mana puasa, macam mana kita puasa pada hari ini. Jadi syukurlah kita tu okey tu. Kan? Jadi kalau kita tengok negara-negara Amerika Selatan untung. Sebab mereka berpuasa sekejap je, dalam 9 jam. Tak sampai berniaga bazar Ramadan tu. Tiba-tiba dah nak berbuka kan. Jadi macam tu lah kan. Jadi apa kata kita buat lawatan sambil belajar kat sana. Kan? Tak payahlah puasa lama sangat kan. Ada negara tu 3 jam je malam. Bayangkan. Kejap dah sahur. Baru buka dah sahur. Macam mana? Kan? Jadi itu pun ramai yang tak nak pergi walaupun bulan puasa. Negara kita Malaysia sedang elok. Cuma bila sebut tentang adab tu, kita cerita tu, ada 3 jenis orang berpuasa. Satu puasa umum, kedua puasa khusus, ketiga puasa khususul khusus. Puasa umum standard budak darjah 5, darjah 4. Setakat puasa semata-mata dan menahan diri pada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu dia cukup jaga. Itu standard budak darjah 5. Mana? Dia budak darjah 5 pun sekarang puasa semayang. Ni dia tak semayang tak apa, puasa semata-mata. Cukup jaga. Lubang hidung ni jangan korek, jangan main-main. Tiap-tiap tahun tanya penceramah soalan yang sama, mengharapkan jawapan yang berbeza. Itu masalah. Korek tak hidung batal lah, kata hidung batal lah kan. Boleh ke tak boleh korek? Boleh. Dengan satu syarat. Niat nak apa? Nak bersihin saja. Budak tu dah lah selemo. Tahu selsemo. Selemo tak faham. Slimer. Selemo, ya Allah, berkorak-korak hidung kan. Kan? Anak dia, jangan. Bapak pula, jangan kau puasa kan. Jangan. Tersumat. Pakai lubang hidung sebelah lagi. Bapak punya jago tu. Bab bulan puasa jangan main-main. Lepas tu budak tu pun terlelap dah. Bendasing tu tadi mengalir lah ke bawah ni. Dah belah sini pula berkorak. Nyata tu, jangan. Jangan apa? Kau bernapas pakai mulut kau. Macam ikan benda tu. Macam tu Kesian. Masalah berjurai tau. Dia bukan berkorak tau. Melambai dah benda tu. Macam tu. Sikit lagi nak sampai ke bibir. Bayangkan. Kalau dia garam dikunyah kan langsung batal. Ya main. Apa teruk sangat orang puasa. Image. Dia pergilah bazar Ramadan petang tu. Macam mana nak selera tengok. Kan. Terberasin melakik benda tu kek kuih tu. Cuba fikir. Jangan bawa image buruk ke agama. Nampak teruk sangat. Kenapa kau ni? Apa kata?
inni shaimun. Kenapa hidung macam tu? Sesungguhnya aku berpuasa. Janganlah teruk pun. Setakat nak bersihkan tak ada masalah. Jangan sampai masuk jari sampai hilang mata hitam. Punya seronok lah kan tuan. Yang tu tak boleh. Faham? Tu faham lah sendiri. Ya? Tapi dia tak semayang. Dia tak mengaji, dia tak ibadah, apa pun tak ada. Setakat puasa je lah siang. Rugilah dia. Yang kedua. Nama yang kedua, puasa khusus. Dia menahan diri daripada makan dan minum. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang mengurangkan pahala puasa pun dia tak buat. Dia tak mengumpat. Dia tak tengok TV, drama. Asalkan dia bahagia. Kita tengok. Jangan benci cintaku. Kekasih paksa rela. Kan? Macam tu lah. Saya tak tengok. Tapi dalam drama. Jangan benci cintaku. Kesian Husna. Tak, walaupun saya tak tengok. Tapi saya tahu. Saya tahu watak tu kena kutuk dalam Facebook. Kan? Dia berlakon, kau marah. Kenapa? Ya Allah, tak jadi kerja. Nak pula sanggup buka puasa tu. Depan TV nak tengok drama. Dah lah. Dah. Cukup. Kan? Kita ni yang kedua, kurang kepala puasa. Apa lagi? Tengok drama Korea. Tak terdaya. Tak payahlah. Sebabkan menghormati bulan Ramadan, semua drama-drama Korea akan menyiarkan pelakon yang bertudung labuh saja. Tak ada. Janganlah bohong. Tak ada. Kan? Saya memang tak gemar tengok drama Melayu ni. Drama Melayu ni saya pantang tu, malih tu kan apa? Tengah syok tengok. Nak ditampar bersambung. Aku tang bersambung tu, aku malih tu. Itu yang korang datang kau jauh pagi bincang. Kau rasa penampar dia sampai tak? Berbincang lah tu, masalah kan? Tu isu dia. Kan? Jadi dia tak tengok. Sebab apa? Tengok ada adegan-adegan yang tak senonoh, pakaian-pakaian yang tak baik. Itulah tu. Kan? Lagi satu pergi bazar Ramadan. Bukan saya halang pergi bazar Ramadan. Kita kena faham. Kita bulan Ramadan ni kita nak kontrol nafsu kita. Ya? Jadi jagalah baik-baik. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa. Minta maaf salah silap. Tak ada saja ya. Sebab ada yang baru masuk. Saja ya. Dia pun masuk, dah habis ke? Kan? Saya saja tadi. Bergurau kak? Gurau. Adalah baru mula, jangan risau. Kan? Aku dah cakap jangan masuk. Dah habis. Ada saja. Jadi, apabila kita tengok pergi bazar Ramadan ni, masalah dia apa? Bazar Ramadan ni kadang-kadang kita tak boleh kawal nafsu kita. Allah bagi jari kat kita 10. Kalau bagi 20, tak tahu. Macam ni lah, sangkut lah. Dekat jari je ni. Dia siap strategi kat pasal Ramadan tu. Awak sana, kau sini, kau sana. Jumpa sini, set jam pukul 6.30. La ilaha illallah. Set macam strategi orang. Seorang beli tafufah, seorang beli mihun, seorang beli roti john. Jadi nafsu. Satu lagi, pakaian-pakaian orang yang datang tu kadang. Umat tak terdaya. Macam dia seorang yang panih. Baru lepas mandi kan. Saja macam tu lah. Rambut basah-basah kan. Basah-basahnya rambutku. Macam tu kan. Yang kita ni kadang bila nak balik lauk kan, terbau bau rambut. Bau rambut kau. Tu belum cerita lagi pakaian yang mencolok mata. Mula-mula tengok paha ayam. Depan tu paha orang. Tengok dada ayam, lepas tu sambung sendiri. Kan? Masalah tu kita takkan nak tutup mata lalu bazar Ramadan kan. Habis dilunggah orang berniaga tu, takkan macam tu. Jaga mata kita, nafsu kita kadang boleh jadi kurang pahala puasa. Lepas tu tengok pula rancangan-rancangan hiburan boleh kurang pahala puasa. Gambar tengok orang pakai seksi tu. Facebook ni boleh kurangkan pahala puasa. Nampak tak? Betul. Yang kalau tengok yang artikel-artikel yang di-share oleh orang tertentu tentang ilmu, tak apa. Ni tak apa bodoh yang kita tengok. Tengok movie, ya Allah. Boleh habis berpuluh episod Korea tu sehari. Besok sambung lagi. Kalaulah episod drama Korea tu zikir, dah ramai jadi wali dah. Kan? Tahu dia pelakon tu Song Min. Yang Jong Ul tu. Macam debat. Macam-macam nama. La ilaha illallah. Tak apa-apa kan. Tengok drama Korea. Macam saya tak tengok drama Korea. Saya pergi Korea terus. Saya terus pergi Korea. Senang. Kan? Apa ada hal pergi Korea senang. Terus baru saya tahu macam mana keadaan kat sana.
Adik perempuan saya tengok drama Korea, Balung tolong tukar audio dia bahasa Korea, bahasa Melayu tak sedap, mengado-ngado. Kau dengar bahasa Korea, lepas tu kau baca subtitle buat apa? Rupanya teruk bona bahasa Melayu tu bunyi Kan orang Malaysia ni cakap okey je. Dah makan belum? Belum. Marilah makan sama, okey kan? Ini tak. Dah makan ke belum? Entahlah. Macam tu lah. Apa? Tu yang kedua. Yang kurangkan pahala puasa tak buat. Contoh dia duduk dekat dalam pejabat. Kau tahu tak bos kita? Ya Allahu Akbar. Kita kan janganlah kan kurang pahala puasa kurang. Tapi pasal apa? Jangan terbabit. Kurang pahala puasa. Kurang pahala puasa kita. Dan begitu juga kalau kita tengok yang ketiganya, puasa khususul khusus, iaitu menahan diri pada makan dan minum, perkara-perkara membatalkan puasa, yang mengurangkan pahala puasa. Yang keempatnya, langsung tak fikir pasal dunia. Nabi waktu nak berbuka puasa ni, nak cerita, lepas asar Nabi lagi kuat ibadah. Nabi mengaji, Nabi zikir, Nabi beribadah, sebab Nabi tahu kejap lagi dah nak berbuka. Kita pula lepas asar, belum asar. Orang lelaki ingat ni, orang lelaki ni paling bahaya. Lepas asar jaga, dia mula fikir tu, mana nak singgah bazar Ramadan ni. Tu orang lelaki tu. Orang perempuan saya tak tahu, sebab dia lepas sahur dah bincang dah, apa bono malam kan ada. Ni orang lelaki kira boleh selamat lah. Dia lepas sahur dah bincang lah, malam ni apa lauk. Tu. Orang perempuan dia lebih awal daripada tu. Dia biasa advance. Nabi lepas berbuka, Nabi lepas asar, Nabi akan beribadah, dekat-dekat nak berbuka, baru dia duduk depan isteri dia. Dia tanya, wahai isteriku, apakah yang ada untuk berbuka puasa? Maka isteri pun menjawab, nah sekali itu dia jawab, ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Dan Nabi kata, alhamdulillah. Nabi pun doa, Nabi pun makan. Syukur. Kita cuba uji keimanan suami kita hari pertama puasa. Buat macam tu. Makanan dah ada, tapi suruhan dulu. Nak uji keimanan suami. Suami duduk, yang hari ni buka apa? Jawab, wahai suamiku. Pakai skrip yang sama. Wahai suamiku, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Suami yang beriman pun akan jawab, alhamdulillah. Syukur sangat. Allah malaka sunnah. Wa bika amanah. Ya Allah, berat ujian aku ini ya Allah. Mana yang kurang iman itu? Kau tahu tak macam mana nak mampu aku puasa ini? Dia marah. Lepas tu isi punya alai-alai, abang saja test abang lauk ada. Saja nak tengok abang macam mana, kan? Iya tuan-tuan. Itulah keadaan kita ni kan. Buka puasa tu kadang siap tambah syarat sah puasa tu. Dia siap tambah syarat sah. Aku kalau tak ada roti john tak sah. Sejak bila pula syarat sah buka puasa tu kena ada roti john? Jangan menambah-nambah tu. Tu sebab tu sebab kalau kita tengok kan, telah diajar kita ni dengan latihan takwa. Kan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Makna tak semua orang bertakwa dah. Macam mana latihan takwa? Sayyidina Ali kata, yang pertama khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah. Tak buat benda-benda yang biasa dia buat. Contoh, katalah ni kan, saya katalah ni bulan puasa ni, katalah ni puasa. Tiba-tiba orang hidang air twister dengan ni dengan air kosong. Saja je hidang sah, kau nak start minum-minum, jangan risau, kita orang cover line. Start minum je, tak ada hal. Time apa dengan kami zoom lah kamera tempat lain. Boleh buat orang cover, tapi buat tak? Tak, sebab kita yakin. Kita takut, sayang dengan puasa kita, yakin Allah Ta'ala nampak kita. Macam itulah keadaan dia. Macam tu sekali. Dah naik kereta, tengah corner tu. Bergolek-golek air. Kata. Time ni lah kau nak bergolek air ni kan. Tapi kebetulan cermin kereta kita gelap. Boleh je nak minum kot. Sejam lagi, sempat lagi ni. Apa hal pula, sabar. Rugi, sejam je lagi. Nampak tak? Tu sebab kadang-kadang anak-anak kita yang kecil-kecil pun kita pun paksa dia.
Anak kita yang baru 5 tahun, 4 tahun, dia baru nak belajar tu kan. Janganlah kita paksa dia. Mama. Yalah kerja genting kan. Mama, mana ada mak? Tak ada dah. Nyampah aku. Mama, adik lapar. Sabar sayang, 7 jam lagi. Mak, 7 jam lagi. Jangan main, perut dia orang belum bersedia tau. Perut mereka belum, kalau dia nampak tak tahan, bagi dia minum. Berapa ramai budak yang dipaksa meninggal, pengsan budak meninggal tau. Jangan main. Bagi dia minum. Tapi kalau kanak-kanak tu dah mencecah usia 40 tahun. Kalau dia tak tahan, mama kau sepak kali. 40 tahun. Iya, itu masalah kan. Tapi itulah dia. Jadi kita jumpa lagi di lain masa, mudah-mudahan. Tak saja bagus tak saja. Dia pernah dah habis. Aku ni kalau tak menyakat tak boleh tu kan. Jangan risau, masih ada masa, jangan risau. Tak apa, panggil lagi siapa belum masih panggil masuk. Tak apa, dia masuk je orang, saya tambah masa, jangan risau. Tak adalah. Jadi makna kalau kita tengok itu keadaan dia takut kepada Allah. Satu lagi contoh, saya pesan kat orang lelaki, kadang-kadang orang perempuan nak pergi pasar, bang, pergi pasar ajak tau. Menjaga di bebek tau kat rumah. Iya, elok-elok. Suami pula dah mula perangai dia masa budak-budak dulu kan. Ingat tak perangai masa budak-budak dulu? Cari bantal, letak kat simen. Bila dah panas, terbalikkan ambil yang sejuk tu. Kan, dulu kan, termasuk yang bercakap ni, kan cakap orang lain. Lepas tu bila apa, buka peti ais nak sejukkan muka. Oh, kan. Padahal sebenarnya dah masalah bila buka peti ais, macam-macam nampak dalam peti ais tu. Jadi suami ni pun buatlah perangai lama. Bini dah tak ada, dia buka. Ternampaklah cendol malam tadi. Ya Allahu Akbar. Ni saya ajar orang lelaki. Ambil cendol tu. Hirup tu. Hirup dengan mimi dia. Jangan tinggal sikit tu. Serap, serup. Habis kan. Bila dah habis makan, basuh, tangkupkan bokeh tu. Orang perempuan balik, jangan risau. Dia memang perasannya. Tak apa, mata perempuan ni pun tak tahu. Nampak je. Dia nak susun, bang, bukan ada cendol ke malam tadi? Ni saya ajar lelaki cakap, itulah tadi abang buka saja nak tengok apa yang ada, apa yang tak ada. Bila abang buka, terjatuh cendol tu. Terbalik, abang pun cepat kutip-kutip. Abang dah siap basuh dah tadi, jangan risaulah. Makasih lah bang. Tak apalah, lagi pun malam kan dah tak sedap esok Siang-siang ni sedap esok kan. Tak ada, kita buat tak? Kita tak buat sebab takut kepada Allah. Alangkah baiknya kita sampailah luar pada waktu Ramadan, dah habis Ramadan, Syawal sampailah sekarang, masih lagi jaga etika kita tu. Sebab kita rasa Allah Ta'ala nampak. Orang nak hulu duit untuk pecah amanah pun tolak. Orang ajak kita mengular, time kerja pun kita tolak. Mengular, memulek bulu semua tu. Dia yang risau, ni geng-geng ni dah ada ni. Jangan geng-geng perempuan ni, je tengok. Dia masuk tadi, bukan dia tengok dompet kosong. Dia tengok muka yang dia kena. Dia suruh booking tempat duduk tu. Tak muat, itu jugalah geng minum dia. Jangan risau. Geng minum dia tu kau tak muat, kata muka kawan kau. Kan? Dia ketua kumpulan bergantung pada siapa yang bawa kereta. Dia akan tentukan minum kat mana hari ni. Kan? Tu yang kadang-kadang tak amanah kadang kau jauh. Saya dah cek dah semua tempat macam tu kecuali Genting. Tempat lain. Tergamak kau tepuk tangan kan. Nah, dia macam tu lah. Kadang pagi minum, tengah hari kan makan, petang kan minum lagi tu dengan kawan minum. Lepas tu petang baru buka file. Dia boleh cakap tu. Sekarang ni kerja tak rasa kan tiba-tiba dah pukul 4. Salah tu. Dah kau kerja makan daripada pagi. Makan daripada pagi itu masalah. Kalau kita tahu khauf Rabbul Jalil, takut Allah nampak kita, kita akan jaga semua. Bukan time puasa saja. Bukan waktu puasa saja. Waktu puasa lah nak tengok orang ramai time Zuhur. 5 minit sebelum Zuhur dah sampai. Tak azan lagi. Tak azan lagi. Yang nak tengok time tu, yang macam tu tanya tu, kalau selain pada bulan puasa, waktu pergi rumah bakal mak mentua, tu ya. Makcik, Zuhur dah masuk belum? Baik tu budak ni. Pukul 10 dia tanya. Tanya Zuhur masuk ke apa? Gila betul kan? Masa tu semua baik. Air basuh tangan minum. Ya, min. Sedap air ni makcik. Lah, kau minum air tu. Keadaan ni kita kontrol. Kita kerja bukan sebab bos ada.
Kita fikir Allah ada. Bos tak ada pun kita kerja rajin. Bos ada pun kita rajin. Tak ada hal. Sebab kita fikir Allah nampak kita. Dah bagi tahu dah the do and the don'ts. Benda yang boleh buat dan benda tak boleh. Saya dengar Gonting ni syarikat yang kaya. Kan? Tapi aircon kau dokut dah tak buka aircon. Panih. Tak apa bondo kau ni. Kan? Apa? Dah saya ni apa yang saya dapat memang saya cakap macam tu je. Tak adalah okey. Mulalah cakap tu, Ustaz neraka lagi panas. Tahulah. Sebelum kau cakap, biar aku cakap dululah. Kan? Tu keadaan dia. Tu pertama khauf Rabbul Jalil. Yang kedua, a'malu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Bulan puasa, apa dia? Bulan puasa kalau kita nak tengok sahur. Bersahur di awal waktu. Bulan lain tak ada. Ada bulan lain sahur, melainkan puasa sunat adalah. Tapi sahur, ya Allah. Memang kita disunatkan melewatkan sahur, mengawalkan berbuka. Tapi jangan salah faham. Jangan lewat tu pukul 7 tu breakfast nama. Mengawalkan berbuka, kompek potang tu high tea. Jangan baik-baik tu. Melewatkan sahur tu kita timing, ambil bawa tu hujung. Tu sebab orang perempuan senang dapat Lailatul Qadar tau. Jangan komplain. Tahu, bangun pagi kan, dah lah ngandung tu. Allah. Tak sampai tak Syawal ni, sampai Ramadan tak ni kata? Sampai insya-Allah. Okey. Jadi dia dah lah. Ni kono pula malam yang disiapkan sahur tu. Dia malam tu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dapat dengan syarat niatkan Allah. Aku siapkan makan ni kerana Allah. Aku masak ni kerana Allah. Macam tu baru dapat. Jangan komplain. Tang. Membuta ya kerja. Mampu masak lah. Yang laki tengah tidur cecenya tu jaga. Jangan komplain orang perempuan. Orang perempuan jangan komplain. Kan sahur, contohnya katalah waktu imsak kita dalam pukul 5.50. So kita sahur lah dalam pukul 4 suku tu dah siap masak, 4.30 tu bagi panggil makan. 4.30 awal benar. 5 suku panggil makan, 5.30 tu kita makan, ada 20 minit. 20 minit. Tetapi kalau nak masalah kita sahur makan sikit sangat. Kan? Macam nak kena tinju muka semesing. Bang, air bang. Tak apa benda dia cakap pun tak tahu. Sebab apa? Sebab kita bangun nak makan. Itu masalah dia. Kalau nak makan banyak, senang je. Kita bangun awal sikit, mandi, siap. Kita cuba solat sunat 2 rakaat dulu. Sebab, buat je solat sunat 2 rakaat. Solat sunat taubat ke? Solat sunat ajat ke? Buatlah solat sunat. Lepas tu kita mengaji satu muka. Apa tu tengoklah paut bunyi macam mana. Baru betul kita makan. Macam tu. Ini bangun. Macam orang berpenyakit cakap tu. Kan? Iya, tu masalah tu. Lepas itu, bila time deadline dia. Dia punya timeline dia. Bila azan, berhenti. Tapi kalau ikut Nabi, nak ikut sunnah Nabi betul, waktu imsak tu kita ikut. Waktu imsak tu, nak mengikut waktu yang mana Nabi berhenti kira-kira 50 ayat Quran biasa. Bukan ayat yang panjang-panjang lah. Ayat Quran biasa 50 ayat Nabi dah berhenti dah. Supaya bagi masa relax dulu. Macam tu Tak adalah kelang kabut. Kan? Kalau ikut azan nak kena berhenti. Kalau Imam Syafi'i azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh kan? Dah berhenti. Tapi kalau nampak anak tengah makan, jangan kita sogah dia. Allah berhenti. Anak tengah mengunjah lado. Podeh lah. Bila boleh minum ni? Malam kang minum. Merah muka budak tu puasa. Jangan. Tak, sebab kita ambil pandangan. Surau masjid ni jam tak sama. Ada ni cepat seminit, mungkin dia cepat berapa second, tak apa. Suruh dia habiskan kunyahan terakhir. Cepat, dah minum. Dah, cukup. Macam tu. Jangan kita berhenti. Udah. Jangan macam tu. Tahu? Begitu juga mengawalkan waktu berbuka tu, makna bila azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk azan ni terus makan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dah. Allah malaka sumna wa bika amanna wa laka aslamna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah alamin. Makan. Tapi ada juga yang buat Allahu akbar, dia kunyah sikit dia makan. Tak, lebih baik doa. Jangan, Ustaz boleh tak kita doa lepas asar? Tapi kan tinggal nak kunyah yo, tak boleh. Kan. Ada tu dia nak koja, dia nak afdal, dia kata buat awalkan berbuka, dia memang tunggu. Dia dengar bunyi mic ya, pum. Nak azan dah. Pegang buah tamah, pegang. Pegang buah tamah, pegang. Dah nak berbuka dah ni. Punya garang ayah. Dia terdengar tu. Apa tu dengar Bilal. Sup. Paling awal. Kita yang paling awal berbuka di KL ni dia tu. Rupanya testing mikrofon 1 2 3. Dia dah makan. Siapa suruh gantilah balik. Seminit punya hal kena ganti. Apa hal tahu warna perangai. Tak ada macam tu dah. Kan tak ada macam tu. Jadi mana kemudian apa lagi? Tadarus. Bulan puasa je jumpa tadarus, bulan lain belajar ngaji biasa. Tadarus ni mestilah bacaan bersemak. Kalau buat grup jangan kejar nak khatam. Jangan risau. Saya faham walaupun ramai yang dengar ceramah, bukan seramai ini yang tadarus. Sebab ramai lelaki yang period. Jangan risau. Betul atau tidak? Grup tadarus mesti perempuan lagi ramai daripada lelaki. Itu masalah tu. Tak tahu kenapa. Dan dalam dewan ni memang lelaki tak ramai. Kan? Nah, orang lelaki yang ada dalam ni memang jangan tadarus lah. Ni orang tampek lain ni. Tampek lain. Tapi memang lepas tu dah tadarus ni satu pesan saya. Dah tahu tahun lepas kau bangang ngaji. Baca tak roti. Allah zina amanu. Dah tahu tak roti. Habis Syawal. Pergilah belajar. Pergi belajar. Tahun depan Allah zina lagi. Yang seorang dalam ketua kumpulan tu sabar je kak. Allazina amanu. Macam tu lah. Sekali lagi kak. Allazina. Kak. Tengok saya. Allazina amanu. Boleh pun sekali lagi. Allazina. Kak. Akak tak ngaji dah. Orang lain baca. Itu sebab tak belajar. Satu lagi. Tarawih. Macam mana pun seronok kita tarawih. Tak boleh cakap, Mam, sebab kami seronok sangat dengan tarawih ni. Boleh tak? Sambung. Lanjutkan sampai Syawal. Tak boleh. Bulan Ramadan je nak jumpa tarawih. Buatlah, jangan tak buat. Bulan puasa je jumpa solat sunat tarawih ni. Bulan puasa lah kita solat sunat paling banyak sekali banding bulan-bulan lain. Ada tu pula, dia dah bincang dah. Kau tahu tak? Pergi surau ni. Kenapa pula? Surau ni dah lah 8, laju pula tu. Biar betik. Dia pun pergi malam tu. Pergilah malam tu. Yang dia tak tahu disebabkan imam ni dah popular. Dia diimport pergi ke masjid. Yang tinggal kat surau tu imam lama. Imam lama, bayangkanlah. Dia pun sampai, ramai orang, mana semua orang dah tahu ni. Sampai itu dia dengar, Allahu Akbar. Dia pun pandang, betul ke surau ni? Betul lah. Apa lain lah bunyi imam tu? Agak belum lagi kau dengar lah kau jap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Salah surau ni. Nak lari tak boleh, orang ramai. Saya saja tadi. Alah, malu pula saya. Masih baik faham kan? Tentu lah kan. Tapi memang lepas tu pendengar pula imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata sanyap. Lah pula sanyap imam ni. Atau peranjat. Ar-Rahmanir-Rahim. Apakah? Itu baru isyak tu.
Baru isyak, belum tarawih lagi. Dia kalau boleh nak cari imam yang macam mana? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. As-siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Soalnya makmun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Hui, inilah imam yang kita cari. Inilah imam yang kita cari tu. Semayang tarawih, jangan nak koja-koja, relax aja. Relax aja. Pergi relax. Itu sebabnya kita boleh relax. Tu bangun kan, imam tu bangun, tumbuk lutut lu relax lu. Dia pandang kan kawan, satu baris tak bangun. Lambat. Dia boleh berbual lah sama dia kan. Lepas tu bangun, Allahu Akbar. Semain sunat, relax aja. Kan? Kita kadang-kadang gemar. Tapi ingat ya, adab salat sunat tarawih. Ingat. Kita kadang pergi ke masjid, dia buat 20. Jangan saja-saja nak ke belakang. Bila dah 8 rakaat, sendiri witir kat belakang. Adab tak ada. Kalau ikut yang 20, sampai sudah kena ikut. Kalau 8, tunggu sampai 8. Habis. 10 sampai 10. Negeri 9 ada yang 10 rakaat. Tapi buat 20, ikutlah sampai sudah. Melainkan emergency, sakit perut lah, apa semua tu lain. Ni beritahu betul-betul ni. Macam kita lah ngikut imam. Kita dah nak ikut imam. Kita lah lari sendiri hitam belakang. Ikutlah sampai sudah. Kan? Tu, solat sunat tarawih buatlah. Kadang-kadang, lagi satu lagi, budak-budak tahfiz jadi imam. Bila budak-budak tahfiz jadi imam ni, dia budak lagi. Dia jadi imam kan? Alhamdulillah. Jangan pula ada setengah kampung cakap, kenapa bagi budak? Nanti pahala kita sikit. Dia belum kahwin. Sebenarnya, dia yang kurang pahala sebab dia belum kahwin. Kita ni yang dah kahwin, duduk belakang. Tak ada masalah, sama je. Jangan risau-risau. Bangang jangan tunjuk kat orang. Senyap-senyap, ya tahu. Lepas tu kemudian baru tanya orang lain. Jangan dikomplain, jangan. Budak tu pun, walaupun baca panjang tak, budak tahfiz, walaupun baca panjang, bacaan dia lancar. Bukan tercari-cari macam kita. Al-Lazi. Tiba-tiba kelabu, tadi makan banyak berbuka, terlupa dah ayat. Yang tu, terbalik-terbalik baca kadang kan. Tu dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, salah satu tanda latihan takwa adalah qanaah, berpada dengan yang sedikit. Jangan kita membazir. Pergi ke bazar Ramadan membazir. Yang paling membazir sekali perangai kita waktu buffet Ramadan. Selalu, tak payahlah, cakaplah macam mana pun. Cubalah pergi sekali. Tunggu dah makan ni, cuba berhenti, tengok meja-meja tu. Macam mana? Buffet Ramadan ni, kena belajar dengan Muhammad bin Salih. Mat Salih. Orang putih. Orang putih ni, kalau dia makan buffet ni, dia ambil sikit, dia duduk, dia makan. Habis, okey. Bangun lagi, ambil lain pula. Sap, duduk, makan. Tapi memandangkan orang Malaysia ni, dia wawasan 20-20. Dia fikir sekarang tak payah bangun lagi dah. Kita sekali, one shot saja. Dia pun ambil lah lauk, ikan, segala binatang ambil. Ikan, lembu, kambing, ambil pula burger, roti john pun ambil, mutabak ambil, dia pun duduk. Duduk, tak nampak pinggan kawan. Mana kau dapat siput sadu tu? Dia boleh bangun pergi cari tu. Tepi pintu, pergi cari. Sudahnya penuh, betul tak? Tu perangai kita. Kena ubah perangai ni. Kita kalau kita makan banyak, bayangkan suka atau tidak, ramai orang Malaysia, orang Melayu beragama Islam di Malaysia, bulan puasa sebenarnya dia makan lagi banyak daripada bulan tak puasa. Macam balai dondam tempoh buka tu. Rap, apa lagi? Roti john seorang sebatang. Rap. Macam tu. Itu yang lepas maghrib tu tersandar tu. Dia nampak kipeh tu 3 dah. Bini dah siap dah. Kita telekung, bang tarawih bang. Dia suruh jalan dia.
Iya, tu masalah kita, tu masalah kita. Penyakit orang kita ni itulah dia. Bila makan banyak dah jadi ular sawur kan. Itu sebab cara abah saya tu dia ajar anak beranak semua, adik-adik semua saya semua. Kita orang memang waktu berbuka je lepas azan makan buah tamar, minum air panas sikit, air suam, minum. Lepas itu pergi solat dulu. Pergi solat. Kemudian Nabi solat kan baru makan yang berat, makan nasi, makan apa. Jadi makan copek tu. Kau nak bertambah pecah copek makan sebab bagi masa sebelum isyak tu. Kita rest. Tapi kan tambah tu semayang maghrib tak payahlah panjang, lepas semayang maghrib bagi salam, selesaikan. Jadi kita makan tak adalah kita berat dah, nak maghrib dah buat. Macam tu. Tapi andai kata kita tangguhkan makan yang berat tu menyebabkan tak khusyuk dalam solat, lebih baiklah kita makan dulu. Contoh, kita makan. Kemudian lauk siput sodut ada. Kita pun semayang. Allahu Akbar. Terdongar kat apa tu? Serup! Habis siput dan dengan serup, sedapnya kat dapur, habislah siput dan langsung semua maghrib satu rakaat je. Janganlah macam tu. Tapi sebenarnya elok makan. Nabi cakap jangan kamu mengutamakan solat daripada makan waktu berbuka puasa. Makanlah kan, macam sahur pun jangan tinggalkan. Ada budak-budak cakap tu, ada orang cakap saya dah biasa dah, tak sahur pun okey puasa. Bukan masalah okey, masalah Nabi suruh. Nabi kata sahur ini makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Letak dekat tepi bantal buah tamar, standby. Dah buang biji siap-siap. Laki payah nak bangun. Niatkan untuk dia. Untung-untung menjelang subuh dah siap kapan. Mampu dah dia tercakik. Sahur. Nabi kata sesungguhnya makan sahur itu adalah makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Makanan sahur yang dalam hadis lain, makanan sahur makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Makan, simple pun makan, jangan kita tinggalkan. Itulah bezanya puasa kita dengan puasa ahli kitab. Maknanya puasa kita ada sahur. Agama lain pun ada yang puasa kan, tapi dia orang tak sahur. Ada setengah tu puasa dia tak makan daging, bondo puasa macam tu. Habis dengan apa, dengan entah sesiapa dia nak tipu pun tak tahu. Ai puasa. Tapi dia tak makan apa, dia makan sayur pun bondo. Rehatkan perut kita betul-betul. Tapi malam bila kita balun, maka kita rosakkan organ kita tu. Relax je. Inilah masa tu sebab ada setengah pejabat dia buat apa weight challenge. Kan. Dia buat timbang. Dia kata masa sebelum Ramadan, besok nak Ramadan ni semua orang timbang. Lepas tu minggu pertama, hujung minggu hari Jumaat dia timbang. Dia timbang tengok siapa yang paling banyak kilo turun. Minggu pertama dapat, minggu kedua dapat, minggu ketiga dapat. Lepas tu lepas Syawal, lepas seminggu timbang lagi. Siapa yang negatif dia kena pulang balik hadiah tadi. Macam tu. Tak ada lah. Tapi memang ada pejabat-pejabat ramai buat. Cubalah kita buat macam tu. Lawan. Hadiah dia janganlah mewah sangat. Bagi jam ke. Kan? Bagi golang ke, package umrah ke kan. Bagi macam tu. Iya. Tak sebenar galakkan. Betul. Kau nak berpada dengan sedikit. Makan sikit-sikit sudah. Macam saya sendiri pun. Jangan cakap, bukan cakap orang dah. Ayat orang Malaysia ni yang menjahanam dengan kita buat borek badan ni apa dia? Halah, muda-muda beli makan. Besok dah tua, besok dah tak boleh makan, baru berhenti. Biar kau cakap kau dah mampu, besok tak boleh makan kan? Dia satu lagi, halah tinggi, tak nampak sangat, tak apa. Siapa? Penyakit tu. Gamar cakap macam tu kan? Dia memang, saya sendiri pun pagi memang, saya memang salad dengan apple hijau tu kita racik kan salad kan. Jadi kita racik, kita packing dalam bekas-bekas kan. Jadi pagi makan tu je. Minum air kopi O ais, minum air kopi O tak apa pagi. Lepas tu pukul 10 makan pisang 2 biji. Bukan 2 tandan tu, 2 biji. Tu konan boruk tu kalau ambil 2 tandan tu, 2 biji je. Lepas tu pukul 12 masuk gym. Saya kena dulu TV Jerah suruh buat sebab kod saya yang masa jadi host baru-baru ni dah tak muat pakai. Yang sejuta rahsia tu dah tak muat pakai. Blazer yang sama. Wah parah ni. Masuk gym 2 jam. Lepas tu pukul 2 sampai pukul 6
makan ikan atau ayam yang dibakar saja. Nasi pun jangan ambil. Lepas tu pukul 6 pula. Lepas pukul 6 kalau lapar, makan buah yang dapat lepas ceramah. Biasa penganjur ni kau mau bagi buah, penuh mah aku tu buah kan. Contohlah. Makan buah aja. Dia 4 benda putih yang kena kurang kan. Nasi, gula, susu, tepung. Kalau boleh tutup terus. Nasi jangan ambil langsung. Jangan ambil langsung nasi. Makan lauk je. Betul, saya cakap 2 minggu. 2 minggu dah boleh pakai baju lama. Terang jawab. Nasi tu paling susah. Tepung. Mi kuning pun masuk tepung. Jangan main-main. Berhenti. Aku takkan nasi. Mi di balun banyak. Sama je. Kan? Mi kuning. Lepas tu yang ni tepung, susu. Susu pun kurangkan. Kalau kita makan yang kelok cornflakes tu, boleh, tapi letak air panas putih, bukan air panas suam tu. Bukan letak susu. Tak betul. Air masak panas tu, tapi dia punya tu kemudian masukkan buah tamar tu, kita picit-picitkan sikit masuk dalam tu. Jadi mana ambil manis buah saja ataupun kismis. Macam tu cara makan dia. Yang kemudian begitu juga gula, kurangkan. InsyaAllah cepat turun berat badan. Nasi tu paling susah sebenarnya. 2 minggu, tapi lepas 2 minggu kita okey. Kita nampak nasi, tak apa. Okey. Alhamdulillah, saya last makan nasi malam tadi. Betul memang diet. Dah kau hidang aku balut nak kan, bolak lagi. Tu sebab payah nak aku, tapi tadi tu sebabnya kan. Jadi makna bila cerita qanaah ni berpada kurangan kontrol makan. Sebab apa? Kena ingat tau, satu benda yang Allah Ta'ala belenggu pada bulan Ramadan ni adalah syaitan dan iblis. Dia tak dapat kacau kita. Tapi kalau kita makan banyak, makna nafsu kita. Kena ingat, nafsu tak pernah dibelenggu. Nafsu tu yang masalah tu. Bila pergi bazar Ramadan, berapa ramai orang? Sedap lah, beli. Bawa balik, makan tak sedap. Nafsu tadi nampak sedap sangat. Benda dah, kita marah. Wah, kita yang beli tadi. Bukan main lagi akad, saya beli, saya jual. Kan? Bukan main lagi kan? Akad dah lengkap, tapi sampai rumah kita makan, kita menyumpah. Jangan. Tapi dah beli ni. Dah beli banyak, tak habis. Besok, beli lagi. Bayangkan perangai kita macam mana. Kita dah tahu dah beli banyak, tak habis. Belilah mutabak tu sokoping, bolah 8 boleh. Makan sikit-sikit. Nampak tak? Kari pap tu beli yang kari pap giant satu, potong-potong juga. Sudah. Taufufah satu je, share-share makan. Bukan apa. Makan banyak-banyak, buat apa tak habis. Lagi baik kita tengok, Alhamdulillah, selesai. Sekarang dekat sana makan lagi. Dekat sana makan lagi kan, dekat-dekat surau masjid kan, lepas tu kan ada lah makan, minum lagi. Itu masalah kadang-kadang. Macam mana nak kurus? Dia cakap kan. Tu dia. Jadi kontrol makan kita. Jangan makan banyak. Bulan Ramadan ni, sebab nafsu ni Allah Ta'ala masa wujudkan nafsu ni, waktu nafsu tu wujud lah, Allah Ta'ala tanya ni, wahai nafsu, dia tanya ni, aku siapa, kau siapa? Jawab nafsu, aku, kau punya sombong nafsu ni. Kemudian Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala perintahkan nafsu ni letakkan kat dalam api selama 100 tahun. Letak dalam api, bakar 100 tahun. Lepas itu bawa keluar, tanya balik, aku siapa, kau siapa? Aku, kau, sombong gitu. Letak tempat beku. Lagi beku daripada genting. Letak tempat beku betul 100 hari. Lepas tu bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Aku, engkau. Sombong lagi. Lepas tu Allah Ta'ala perintahkan, laparkan nafsu ni 100 hari. Jangan bagi dia makan 1 hari. Apa makanannya jangan kau tanya aku. Tak dapat aku jawab dia. Tetapi maknanya dia dilaparkan selama 100 hari. Lepas 100 hari keluar, Allah Ta'ala tanya balik. Aku siapa, kau siapa, aku siapa? Sesungguhnya aku nafsu dan kau Tuhanku. Baru dia mengaku. Makna nafsu ni kalah dengan lapar. Tapi kalau kita balun semacamnya, makna kita tak boleh kontrol nafsu kita. Setan nak kena belenggu. Baik gak pun jahat, makna kita wakil setan. Setan, alhamdulillah aku kena belenggu pun ada wakil aku kat luar. Makna. Dan begitu juga yang keempat, persediaan hari kebangkitan. Sebab bila sebut persediaan hari kebangkitan, kita semua akan mati. Tengoklah semua orang. Tanyalah balik, kejap dah nak puasa balik. Kan? Kita dulu waktu kecil-kecil, sekolah rendah, bila lah nak berbuka ni, aduh, tengok jam tak bergerak jamnya. Siap pergi letak kat jam ni berbunyi, bergerak jam ni. Betul tak kan? Masuk je sekolah menengah, kita dah mula sibuk dengan kawan-kawan. Sibuk dengan aktiviti. Masa tu kejap dah berbuka, tetapi lambatnya nak raya.
Tetapi kita hari ni baru je raya itu. Lah dah nak puasa balik. Ya Allah. Tu tandanya kita dah nak mati. Betul. Dah tua dah kita ni. Kan kita tiba-tiba tengok anak konvo menitis mata kan. Konvo tadika tu. Dah. Dah. Betul lah kan. Aku tengok amak muda ramai. Kan. Konvo tadika pun dah menangis tengok kan. Anak buat persembahan A, E, I, O, U. Bang anak kita lah. Betul lah kan? Iya. Bayang lah kalau konvo universiti. Konvo universiti lebih lagi. Lebih lagi. Besok tiba-tiba anak kita cakap, Mak, Alungan nak kahwin lah. Kita pun, Mak pukul berapa dah ni? Masa pantas berlalu sekarang. Macam baru semalam ya habis sekolah. Macam baru semalam tiba-tiba dah 15 tahun kerja kat Genting. Dah gonting nyawa dah. Dah kerja kat Genting berapa lama dah tiba-tiba macam-macam department pergi dah. Ya Allah dah berapa belas tahun. Dah berapa kali raya. Dah berapa kali raya dia tak cuti raya pun ada. Betul tak kan? Tiba-tiba. Ayat kita tiba-tiba. Maka persediaan untuk di kebangkitan. Bulan puasa ni kau jangan betul-betul. Itu sebab adab nak jaga. Abu Lais ajar kita 7 adab nak jaga. Pertama adab apa? Adab lisan kita, lidah kita. Jangan gamar mengumpet. Cerita benda-benda tak elok pasal orang. Dia pertama fitnah. Fitnah cakap benda yang tak betul. Kedua ribah, cakap benda yang betul tapi orang tu dengar mungkin tak suka. Contoh, weh, mana dia orang pakai tudung macam tu lagi dah? Contoh. Kalau orang tu dengar kecil hati tak? Kecil hati. Kan, contohlah kan. Orang mana dah pakai bawal lah, orang pakai siakap yang. Contoh. Kan? Contoh. Kita cakap, weh, baju petak-petak dengan seluar tak kena. Contoh. Orang akan cakap macam-macam. Ayat tu betul, tetapi orang tu dengar mungkin kecil hati. Banyakkanlah lidah kita mengaji, berzikir, bercakap benda-benda yang baik. Pagi tadi kan, apa ni tengah hari tadi ada ceramah. Ya ke? Apa ceramah? Samsul Debat lah, dia bawa pasal Ramadan bang. Share. Benda macam tu tak apa. Kan? Ini itulah. Dah lah tak mencatat. Tergolak. Tu yang malam kan. Tadi Samsul Debat datang ceramah. Bang. Okey tak ceramah? Okey. Dia cerita pasal apa? Sama je. Tu masalah tu. Apa yang sama? Kau catat pun tidak. Salah kan. Tak apa. Dia ada kamera. Dia kata bagi alasan. Kami kata dah catat Ustaz. Kita dah rakam. Kami kita tengok balik. Macam tu lah. Aku jawab bagi pihak. Biasalah tu kan. Ni kadang mulut kita. Kadang mulut kita tak perasan kita cakap. Bos kita tu kan, mula cakap, kau tu tak dengar-dengar. Dia dengan husband dia ada masalah tau. Jangan cerita pasal orang. Cukup-cukup lah. Kita hidup tak lama. Kalau rasa tak sampai nak minta maaf dengan dia, baik jangan cakap. Kita takkan tergamak. Kita tergamak burukkan orang. Nak minta maaf orang berat tau. Minta maaf, 2 perkara paling mulia. Minta maaf dan memaafkan. Mulia tapi berat nak buat. Tadi aku lalu tadi. Aku maafkan. Aku lalu ingat, aku tak dengar kau cakap tadi. Orang perempuan ni mengumpet terdengar tu. Wih, tinggi weh. Aku dengar tu tadi. Kan? Salah ke aku tinggi? Yang seorang dalam TV 4 gemuk aku hajar pun. Tapi tak apa. Saya maafkan. Tak ada hal. Saya maafkan. It's okay. Dah biasa. Ustaz, dalam TV nampak rendah. Kalau tak, TV kau tinggi sikit. Pertama, jaga lidah kita. Yang kedua, jaga mata kita. Jangan tengok benda-benda yang menyebabkan kita kurang pahala puasa. Kan, tengok TV, tak apa cerita, tengok Hindustan. Kan, dia tarik kan. Tarik sari heroin. Astagfirullahaladzim. Tapi tengok. Masalah itu. Kan? Kurang pahala puasa. Kan tengok benda-benda yang tak patut tengok. Orang perempuan pun tolong jaga bulan Ramadan ni. Masuk Ramadan tu ramdu. Ramdu ni maksudnya panas yang menyengat. Tu sebab bulan Ramadan tu dahlah panas tarik menyongik tu. Taulah panih. Janganlah kau pakai pakaian yang menyebabkan kau bagi orang lain panih. Ni bantai apa kau emban? Tentu ada apa laki bang. Ya Allah panih waktu bang.
Yang suami ni cecenya. Kau tahu tak aku lagi panis tengok kau ni macam. Jaga tu. Tu boleh menyebabkan kurang pahala puasa. Tu kedua, jaga mata. Ketiga, jaga hati kita. Bulan Ramadan ni hati nak baik. Nampak tabung tadi jangan buat-buat lolap. Sumbang bulan Ramadan. Satu lagi, ramai orang salah. Kita bagi duit bulan Ramadan memang kita bagi, tapi duit raya kan nak banyak pahala, duit bagi kat mak kita, bagi sebelum raya bagi. Mak dah bank in dah kat mak. Dah bank in dah mak 1,000. Bayangkan bulan puasa bagi kat mak pula, mak happy pula. Ya Allah. Alhamdulillah, makna pagi raya dapat lagi. Tu semua susah jawab. Susah jawab. Bagi awal pun susah pula tu kan. Aduh, mak ni duit raya mak ya. Ni duit raya dah masuk dalam akaun mak, betul. Kita perasan tak perangai kita dekat-dekat nak raya mulalah telefonkan kawan yang geng. Yang geng-geng yang jaga dekat bank ni. Lepas tu kawan-kawan yang jaga cashier. Nak tukar duit baru. Duit baru. Kan yang kekeras kan, yang kekeras tu. Masalah kita, itu training. Bulan Ramadan dapat pahala, tetapi nak tengok berjaya tak berjayanya hati kita ni kuat sedekah. Lepas raya pun masih sambung. Pergi, saya ajar orang perempuan lelaki ni, pergi kat bank. Sekarang ni banyak duit tukar ni. Jangan tunggu puasa, pergi tukar sekarang, tukar duit. Simpan dalam wallet kita ni, duit RM1 dekat dalam beg kita, dekat dalam kereta. Letaklah RM2 kau letak. Jadi bila ada orang masuk nak bagi, tak ada hal. Bagi. Dah standby. Setiap bulan mesti allocate kan. Jangan risau. Allah bagi ganti. Tabung tadi, lalu sekali. Macam tu dia kan. Ya kan. Sebab tadi berfikir lagi. Tadi ada nampak, alah tabung ni time ni kau lalu. Lagi satu lagi, kita pergi kat mesin ATM kan. Tadi tak ada budak tu. Time cucuk lah. Macam mana boleh ada budak tu? Dah ready pegang tabung budak tu kat luar mesin ATM tu. Dia memang tahu orang makan gaji ni dia lain macam tu cara dia cucuk duit tu. Saya boleh tahu orang yang tak makan gaji dia cucuk duit relax je. Orang yang makan gaji nak dipolok mesin ATM. Dia takut orang nampak, takut orang belakang nampak balance tinggal berapa. Masalah. Hati kita ni jangan tamak, jangan dengki, jangan iri hati, jangan kita sombong. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Ni tahu kat Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki, jangan dengki dengan orang. Yalah dia seorang dia naik pangkat. Macam dia seorang je kerja. Tak, rezeki dia. Kita ni jadi tak syukur sebab hati kita ni kadang sebab apa? Saya nak tanya, bahagia letak kat mana? Bahagia letak di mana? Dah mula ada koma tu, aku malas tanya. Tadi elok gelap bila tanya. Tiba-tiba darah tak jalan, apa hal? Aku tanya, bahagia letak kat mana? Tahu tak apa? Bahagia letak kat hati, bukan letak kat mata. Itu sebab kalau hati kita tak ada tamak, hati tak ada dengki, hati tak ada sombong, insya-Allah bahagia. Masalah saya kata kenapa letak bahagia dekat mata jadi tak bahagia? Sebab sibuk tengok apa orang lain ada. Ya laki dia handsome. Lah laki aku. Mak. Bini dia lawa weh, bini la ilaha illallah. Bini kita pun lawa, cuma perbandingan tak adil. Kita bandingkan bini orang yang kat luar, yang pergi kerja dengan bini kita yang tengah lipet kain. Mana sama? Orang perempuan lipet kain, gaya bebas. Alik rumah, ram. Dia pun sarung baju binatang. Baju kelawar. Dia mula cari habitat. Kejap ruang tamu, kejap dapur, kejap. Tu yang suami balik tu lambi. Hai, berapa ekor lah kelawar ni. Biarlah suami tidak setampan Fatah Amin. Biarlah suami tidak setampan Aaron Aziz dan juga Mah. Walaupun isteri tidak secantik Fazura, Nilofa dan juga Maya Karin. Saya ulang balik. Walaupun suami tidak setampan Fatah Amin, Aaron Aziz ataupun Mah. Penceramah.
Tak ada lah, saja je lah. Aku gurau gurau. Walaupun suami tak sabar Fatah Amin dan Aziz, isteri tidak cantik Nilofa, Maya Karin ataupun Fazura, syukur sebab tutup lampu sama. Kau ingat Nilofa tu tutup lampu menyala muka tak ada. Sama golap kan, malam pap golap. Apa nampak? Gabur-gabur terasa. Okey. Kan itu ya. Jaga hati kita. Manusia jadi tak syukur ada 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sehingga terlupa apa yang dia ada. Macam kita berbuka puasa, kita ada macam-macam makanan. Ada orang tu makanan pun tak ada. Orang Rohingya tu telefon Mufti Arab Saudi. Macam mana Syekh? Sah tak puasa kami dengan tak kami tak bersahur dan tak berbuka? Ya makanan pun tak ada. Kita sampai tu, itu beza tu. Orang miskin tu lah. Apa kita nak makan? Oh miskin. Orang kaya, kat mana kita nak makan? Orang politik, siapa kita nak makan? Tak, tapi tu bukan, tu tajuk dia, bukan. Tapi beza orang kaya dengan miskin mana nak? Orang kaya tu lah dia, aduh, mana nak makan? Hari ni, kalau situ tak best, situ je, tempat lain dah pula. Nampak tak? Bazar Ramadan, mana nak pergi? Kita orang kaya punya cakap tau. Tu sebab saya lah, kalau nak beli, kalau Tijon dah tahu dah tempat mana nak beli. Terus target situ, beli. Dah lah kau tak tahu, rintangan aku nak sampai ke situ. Ustaz! Aduh, salah yang nak ambil gambar dengan aku semua tu salah. Ustaz, ya Allahu Akbar. Ada seorang budak politeknik tu, dia sekali kan cabang politeknik. Ustaz, ya Allah, hai. Boleh ambil gambar tak? Ada juga yang muda nak ambil gambar. Boleh, ambil lah. Mak seminat betul. Mak dia. Betul lah. Bukan dia. Dia ambil gambar untuk mak dia kan. Tak apa. Jadi keadaan dia, hati kita. Itu pertama. Tengok apa orang ada, terlupa apa yang dia ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa tengok ada kekurangan orang lain. Kita mungkin suami kita tak tampan tadi kan. Syukur. Ada orang tu suami pun tak ada. Kan? Belum ada suami, bukan tak akan ada. Belum ada. Kan? Anak aku, ya Allah ramai anak aku ni, Allah pening. Cuti sekolah mulalah swasta kan anak kan. Swasta ke rumah mak kan. Tak tahulah mak budak ni sibuk nak balik kampung. Yang budak tu. Weh, masa bila kita cakap? Tak ada cakap pun gitu. Masalah kan? Tu masalah kita. Kan? Kadang mungkin Allah tak bagi kita pangkat tinggi, syukur Allah Ta'ala bagi kita suami yang romantik. Suami romantik, kan? Menurut kajian, lebih 80% lelaki yang memiliki Roy romantik. Boroy lah, boroy. Sebab kalau ada lelaki yang perut besar sikit kan? Romantik. Syukur. Kadang-kadang dia main perut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, manusia gemar sebut apa yang dia ada hari ni adalah hasil usaha dia. Tapi dia terlupa semua Allah yang bagi. Itu sebab manusia tak syukur. Okey. Balik semula tadi. Lepas cerita hati, seterusnya jaga apa? Jaga perut. Perut kita maksud nak jaga, pastikan jangan ada benda-benda yang haram masuk dalam perut kita. Bulan Ramadan, cari rezeki yang halal. Nabi kata, carilah rezeki yang halal kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Maknanya bulan puasa ni kerja betul-betul supaya duit yang kita cucuk tu halal. Soalan nak ditanya bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita cucuk pada setiap bulan. Tu soalan dia. Kemudian seterusnya yang keenam. Yang keenam ke kelima? Kelima, jaga tangan. Banyak tolong orang. Kan macam kita waktu berbuka puasa kan, kita beli buah tamar tu siap-siap kita packing bagi. Orang nak buka puasa ni ramai-ramai kan. Kita pas ambil. Tu nak kejar pahala tu. Sebab apa? Bila kita bagi tu, Nabi kata kita akan dapat pahala orang tu yang bagi dapat sedekah kita tu tanpa mengurangkan pahalanya walau sedikit pun. Kita dapat pahala dia. Tapi kalau kurang memang orang tak nak. Kau janganlah nak sedekah-sedekah dengan aku. Aku dah lah tak semayang, itu pun kau nak ambil ke? Tu kan. Tak, tapi makna kata sedekahlah banyak-banyak, bagilah ke orang ya. Dan juga yang terakhir seterusnya ya, jaga langkah kaki kita, melangkah ke tempat-tempat yang baik. Itu pun ada, pergi masjid, pergi surau musalla. Dan juga yang ketujuhnya, jaga apa? Jagalah ketaatan kita pada Allah dan Rasul. Itu adab dalam bulan Ramadan. Maknanya taatlah pada Allah, taat pada Rasul, jaga solat kita, puasa kita biarlah tip top tahun ni. Biarlah puasa khusus. Nombor satu, puasa kanak-kanak tadi.
Nombor 3, kusuk langsung tak fikir pasal dunia, susah. Ambil yang kedua tu. Paling tidak, ya. Paling tidak, maknanya yang mengurangkan pahala puasa pun kita tak buat. Jadi rasa cukuplah setakat tu. Terima kasih banyak. Ada yang tidur tak? Alhamdulillah. Macam tu punya orang. Boleh sambung ke tak? Ya, kan sadap lah, terus lah nak mampu cakap depan ni kau tak tahu. Tak adalah, kalian semua nak kojor kan. Jadi saya faham. Nanti next time lah, bulan Ramadan kalau lepas raya lah pula kan. Jadi tu saja. Jadi saya faham ada nak ambil gambar pun, jangan risau. Saya tak lari dah. Gambar togak RM10. Gambar babah. Tak adalah. Aja. Jadi itu saja pada saya. Apa tu? Dah bingung kan? Dah habis. Minta maaf lah. Okey. Dah lama sembahyang tarawih ni Ustaz. Saya tengok kadang-kadang jual duit 8. Yang witir tu tak buat. Nak balik cepet kan. Nak tahu pecahan pahala dia tu macam mana? Okey. Oh. Pecahan pahala. Yang ni Bono ni pernah jadi kontroversi tu. Ada satu ustaz tu siap kira pahala orang. Dia boleh tahu tu lagi banyak dia macam ni. Nabi pesan kat kita tu ibadah sunat. Kalau kita nak buat, buat betul-betul. Dan pesan saya, yang 8 tu satu hal. Yang ada satu masalah, ikut imam yang 20. Tapi lepas 8 rakaat, dia witir sendiri kat belakang. Ada orang tu pula, aku witir kat rumah, ada harapan tak buat. Betul, dia sebenarnya yang penting ikhlas. Tu sebabnya paling penting kita ikut imam betul-betul. Ikut imam betul-betul. Tu hikmah dia, bulan puasa. Bulan puasa mesti ikut imam. Adab ikut imam, ikut sampai habis. Termasuk, melainkan memang betul. Aku buat 8, tapi balikkan aku nak sambung lagi tarawih ni, nak buat lagi 2 boleh. Sebab aku nak cukupkan 20. Nak buat 50 pun buat lah. Betul, tetapi memang kita ada setengah yang memang macam tu, tak apa, kita tahulah. Tapi orang tu cakap, aku nak sambung lagi, tahun tu tak cakap lah. Tapi bila buat ikut imam, ikut betul-betul. Dari segi pahala, senang je. Allah Ta'ala cakap, Allah Ta'ala tak tengok. Macam kita korban lah. Allah tak tengok pahala, Allah tak tengok pada daging dan darah. Tapi Allah tengok pada amal soleh dan takwa dia. Kadang kita semayang, tapi semayang jumpa barang hilang. Apa poin ni? Tak dapat pahala tu dah. Bukan kuranglah pahala, tapi kita tak tahu apa ada dalam hati orang. Allahu Akbar. Lah, overtime tu tak buat lagi. Contoh. Allah, besok kojo. Allahu Akbar. Samsul debat hari ni ke besok datang ni? Semua. Nampak? Itu masalah dia. Tetapi buat betul-betul. 8 ke, 10 ke, 20 ke, buat dengan sungguh-sungguh. Terutamanya 10 malam takhir lebih lagi. Fokus kena lebih. Sebab 10 malam takhir, ingat, malam 10 malam takhir ni ada malam bukan 7 likur ya. Malam Lailatul Qadar. Jadi malam yang satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Buat setiap malam, takkan satu malam pun tak kena. 10 malam last tu buat betul-betul. Kan? Ada orang kampung kata malam 7 likur dia buat apa? Pasang pelita. Kenapa? Biar malaikat nampak rumah kita. Kau ingat malaikat rabun macam kau? Kejar lah ya, kejar. Jadi itu dia tentang pecahan pahala ni. Wallahu alam, Allah yang tahu pahala kita macam mana. Tak semestinya orang yang depan pakai serban, pakai ni, pahala lagi besar pada orang ni. Tak semestinya. Orang tu pakai t-shirt dia, tetapi sebab khusyuk dia, fokus dia dengan solat dia, sungguh dia beribadah, ikhlas kerana Allah. Sebab kalau boleh cerita sikit ya, sikit last. Kesempurnaan ibadah ada 4. Kesempurnaan ibadah ada 4. Nombor 1, mestilah dengan ilmu, kena belajar, bukan mengikut-ikut dia. 1. Yang kedua, mesti ikhlas. Saja aku sembahyang subuh 2 rakaat sebab mak mentua dekat rumah, tak ikhlas. Yang ketiga, mesti ada kesan pada tindak tanduk dan perangai, akhlak dia jadi baik. Dan yang keempatnya, dimulakan dengan niat. Apa niat kita sembahyang? Apa niat kita buat? Betul lah kita saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala, betul. Tapi sebenarnya niat betul-betul apa? Aku sembahyang ni, bos ada. Biar bos nampak aku pun join sekali program ni. Contohlah. Jadi kadang-kadang tu niat kita apa? Itu yang paling penting sekali. Ya, tu saja pada saya. Pokok sekayu. Lah, ada lagi. Kita tanya. Okey. Sebelum malam terakhir tu kan. Okay, kita nak buat tahajud, contohlah kita dah kena tahajud dalam pukul 3 hingga pukul 4 pagi macam tu kan. Lepas tu kita bekerja di waktu pagi kan. So, contoh kita buat tahajud, kita datang kerja dah akan efek, kita akan mengantuk, kita akan terjejas kerja kita. So, macam mana Ustaz? Sedangkan bekerja pun ibadah, nak kerja 10 malam terakhir pun ibadah juga. So, macam mana Ustaz? Dia sebenarnya, kita kena biasakan. Lazimkan. Dia kalau tiba-tiba buat tu yang ngantuk. Ada orang tu tak tahajud pun ngantuk. Itu masalah tu. Sebab dah lapar kan. Betul, dia bila lapar ni, penyakit dia satu, dia efek mata ingat tu. Kuyu tau. Geram tengok air. Tapi sebenarnya tu je. Simple je. Macam mana pun syarat kita qiyam al-lail, bangun malam adalah kita
kita tidur dulu baru bangun. Mungkin buat dekat-dekat nak sahur buat pun tak apa. Tak saya buat pukul 3 pagi dekat-dekat nak sahur. Yang dekat nak sahur kita bangun. Tu sebab nak beritahu, malam yang dikira malam Lailatul Qadar tu bermula kebanyakan pandangan kata bermula pada lepas maghrib sampailah sebelum subuh. Jadi mana masa tu ada. Jadi paling tidak jaga tarawih malam tu. Setiap malam tu tarawih dengan witir tu jaga. Paling tidak dapat malam tu. Malaikat akan berlumur-lumbur ni turun pergi ke orang yang beribadah saja. Tak kira lah kau pasang pelito tak pasang pelito. Jadi maknanya insya-Allah tu sebabnya minta, ya Allah kau berikanlah kekuatan pada aku untuk bekerja besok. Minta dalam solat tu. Lepas solat tu minta, ya Allah aku ni tahajud ya Allah, janganlah aku ngantuk besok. Kau ngantuk rezeki tu yo. Nampak macam mana? Bukan semua orang dapat ngantuk ni. Ada orang tak dapat dia tidur. Ada kawan saya universiti tu 2 hari tidur. Ada seorang tu tak tidur-tidur, yang seorang 2 hari tidur. Orang biasa bangun pukul berapa dah, dia lain bangun, weh hari apa dah, lain soalan. Macam tu lah. Okey? Dah ya? Kalau siapa nak tanya soalan lain lagi, Syamsul Amri Ismail Official Facebook. Syamsul SY tau, Syamsul Amri Ismail Official. Boleh tengok gambar-gambar hari ni pun boleh tengok. Ada yang golak macam ni, ada macam ni, ada yang tampan. Jangan risaulah, kita tapis, kita pilih yang tahu. Okey, itu je. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.